Waalaikumsalam Darwish. Ya Irfan. Halo Man. Hello. Lokman tahu. Hello Ziyu. Hai Tamin. Hai, siapa Muhammad Faiza Abdullah ni? Off tak bapa ni siapa? Ya Allah, nama. Hai Syafil. Aku salah Syami. Akil. Aisyah. Lah, ada Mukri. Kenapa suka tukar-tukar nama? Hello Jack. Waalaikumsalam Ashrafil. Waalaikumsalam Zahir. Hai. Syaz. Ada lagi tak nak masuk? Ya, ada Mukri. Hai Ziyu. Ya, tanyalah. Izmukri. Okey, nanti cikgu check Fisha, hari ni topik faktor yang mempengaruhi geseran tapi jisim objek. Ada Mukri, hari ni tak ada kerja dalam laptop, cikgu boleh letak lagi. Hari ni boleh pakai buku 2020, nanti cikgu tunjuk. Aku salah Izzat. Ya Izzat. Waalaikumsalam Azim Hani. Hari ni muka surat 103. Ashrafil, buku 2020 awak ada kat cikgu. Dah tak boleh buat. Siapa yang ada buku 2020 tu boleh buat kat rumah banyak masa kan. Bila nak start? Nak start lah ni. Tunggu masuk ke nak mula dah. Muka apa? Muka menyampah. Okey. Okey, so hari ni Zizu, cikgu baru nak start untuk year 6 ni. Sihat Amin. Oh, Aizat dah beli, bagus. Okey. Kita tengok hari ni kita start. Dah pukul berapa dah ni? Mana jam cikgu tak ada. Okey, dah pukul 3:04 minit. Okey, ni kejap. Okey, muka surat ni. Okey, muka surat ni 103. Okey, hari tu kita buat muka surat ni. Ingat tak? Okey. Sekejap Okey. So, kita nak tengok hari ni. Okey, faktor lagi. Kita masih lagi topik kita adalah faktor
yang mempengaruhi daya geseran. Azim Zikri tak masuk, dia tidur lah tu, biar dia. Faktor yang mempengaruhi daya geseran. Hari tu kita dah buat faktor jenis permukaan. Jenis permukaan. Lepas tu hari ni kita tengok jenis objek. Jenis permukaan ni ingat lagi tak? Permukaan licin, permukaan kasar. Kan? So kalau yang licin ni, daya geseran dia kurang. Ni, kita nak buat revision yang ni. 102 dulu. Lepas tu nanti kita masuk 103. Aizat Tamila orang nak call hang kan. Lepas tu, kalau permukaan kasar, daya geseran dia bertambah ataupun banyak. Yang ni kita buat hari tu. Ya, cikgu ni dulu, cikgu revise dulu. Amboi, ada Mukri tahulah dah buat. Yang ini yang kita buat hari tu. So sekarang kita nak tengok pula yang hari ni punya. Yang hari ni punya adalah jisim objek. Sekejap, cikgu padam dulu. Ni jisim objek. Almari ini mudah, sukar, yang ni mudah. Kenapa sukar dengan mudah tu? Nanti bila kita naik sekolah nanti kita akan buat eksperimen ni. Eksperimen yang dekat bawah. Tadi suruh start, lepas tu suruh cikgu tunggu. Siapa lambat-lambat lah. Cikgu dah cakap pukul 3 dah semalam kan. So sekarang kita nak tengok GC objek. GC objek. Ya. Luqman kalau lag tunggu sekejap. Memang macam tu. Daya geseran. Jisim objek. Faktor yang kedua adalah jisim objek. Macam ni kita nak buat dia. Tengok dia kata. Mengapa almari ini sukar? Almari sebelah mudah. So dia guna lori muatan, lori mainan yang berbeza jisim. Yang mana yang akan bergerak paling jauh, dia suruh rancang eksperimen. So katalah kita buat pakai lori ni. Lori mainan ni. Sini ada jisim dia, nampak? Ini penuh, ini sikit, ini kosong. So kita letak kat 3 ni, kita letak dia punya jisim. Kita letak ni, katalah ni lori A. Lori A. Kita letak jisim dia 500 gram. Ni lori A ni. Sebab diisi dalam dia. Lori B. Kita letak jisim dia 300 gram. 300. Ni lori C. Lori C ni kosong kan? Kita letaklah lori yang kosong ni. Lori C, kita letak dia 100 gram. Contoh tu dia. Kita ada 3 lori. Apa kita nak buat? Kita letak dia dekat. Nampak ni dia letak dekat kaki meja ni. Lepas tu dia guna getah. Dia tarik. Ya Sofi, dia tarik ke belakang getah tu. Azim, pukul 4 apa benda? Pukul 3 lah. Ya Allah. So dia tarik ke belakang. So nanti, ni cikgu lukis lah. Konon-konon cikgu tak kerti lukis. Ni kaki kerusi tu. Dia tarik. Lori tu ke belakang. Lepas tu lori tu akan pergi
ke depan. Okey. So, nanti kita akan tengok. Dia nak ukur kat sini jarak. Okey. Okay, so ini jarak So, dia nak siapa? Yang bergerak paling jauh. So, awak rasa yang mana yang akan bergerak paling jauh? Yang 500 ke? Yang 300 ke? Yang 100 ke? Aku salah dan aku syairi. Korang nak berborak ke nak belajar ni? Kalau nak berborak, cikgu off sekarang. Yang 100 paling jauh. Ya ke yang 100 paling jauh? Bukan yang paling berat ke dia bergerak paling jauh? Okey. So, katalah awak buat macam tu. Okey. Kita tengok. Okey. So, nanti awak buat jadual. Dekat sini, jisim, objek, jisim lori. Sini, jarak yang dilalui. Okey. Secara teori dia, kalau jisim objek bertambah, daya geseran akan bertambah. Kalau daya geseran bertambah, maknanya jarak yang dilalui akan jadi dekat. Okey. Ni lori A, 500 gram. Okey. Ini lori B, 300. Ini lori C, 100. Okey, ni A, ni B, ini C. Okey, jarak. Okey. Ini sebenarnya awak kena buat eksperimen. So, jarak yang dilalui mestilah jarak lori, susahnya. Jarak lori C lah paling jauh. Sebab apa? Daya geseran dia paling sedikit. Sebab jisim dia paling sedikit. Okey, nak tengok contoh dia macam mana? Okey, kita tukar. Okey, kita ada 2 almari. Okey, nanti kita pergi balik soalan lori tu. Kita tengok almari dulu. Okey, ini almari A, ini almari B. Ini 20 kilo, ini 5 kilo. Okey. Apa yang C tu? Betul lah. Okey. So, 20 kilo dengan 5 kilo. Almari ni almari. Okey. Awak rasa yang mana lagi senang nak tolak? Okey, roboh. Yelah, kalau berat dia roboh. 20 kg mana dia berat? Cikgu 80 kg. Cikgu lagi berat kot. 20 kg tak berat mana pun. Okey. So, lori pula. Almari ni senang ditolak. Okey, kalau dia senang ditolak, maknanya apa? Dia, daya geseran dia banyak ke sikit? Daya geseran banyak ke sikit? Daya geseran ni banyak ke sikit? Untuk ni, kalau senang ditolak. Daya geseran sedikit. Sebab tu dia mudah ditolak. Okey, kalau yang ini susah. Okey, susah ditolak. Sebab apa? Daya geseran dia banyak.
Okey. Jadi dia susah. Sebab ingat, daya geseran adalah apa? Dia menentang arah pergerakan. Ni menentang arah. Ni arah daya. Ini arah pergerakan. Okey. Yelah, macam nak tolak Azim Hani dengan Azim Zikri lah. Nak tolak siapa lagi senang? Nak tolak Azim Hani ke Azim Zikri kan? Okey. So, kalau berdiri, so yang ini daya geseran dia sikit. Okey, dia senang ditolak. Ni kalau daya geseran dia banyak, dia susah ditolak. Okey. So, balik kepada soalan ni tadi. Okey, so jadi kat sini, jarak yang dilalui oleh 100 gram ni paling jauh lah. Kononlah 50 cm lah kan. So, yang ini dia akan jadi 30 cm. Yang ni dia paling dekat. Dia paling berat. 10 cm je pergi dia. Macam tu. Okey. Dah ada 2 azim. Bolehlah pakai 2 azim, senang. Okey. So, kat sini. Okey. So, jadi kat sini boleh nampak GC objek. So, maknanya jarak yang dilalui. Kalau jarak dia jauh. Maknanya daya geseran dia. Daya geseran dia banyak lah. Yang ni daya geseran banyak. Banyak ke sikit? Sikit, sorry. Ni daya geseran sedikit. Yang ni paling. Okey. Ni daya geseran paling banyak. Okey. Tak adalah sampai KMDD. Tu boleh pergi Seremban terus. Tak boleh. Stay at home. Okey. Faham tak? Gelak semua. Faham ke tak faham? Okey, ingat. Tengok ni. Daya geseran banyak, susah dia nak gerak. Daya geseran sikit, senang dia nak gerak. So, dalam kes ni, daya jisim dia besar. Okey. Daya geseran dia banyak, maka jarak dia pendek. Kalau yang ada badak, awak pergilah try letak badak dekat atas tu. Okey. Okey, so dalam ni siapa yang ada buku 2020? Okey, kita tengok buku 2020. Kita cuba jawab buku 2020 ni punya soalan. Sekejap ni soalan dia, nampak? Okey. Okey, so tengok sini. Okey, ini dia soalan dia. Okey, ini ada 2. Sama yang kita dah belajar. Okey, darjah di bawah menunjukkan sebuah bongkar yang ditarik pada permukaan yang berlainan dengan menggunakan neraca spring. Okey, ini kertas pasir. Okey, ini kaca. Okey, so yang ni kasar. Okey, yang ini okey, yang ni licin. Okey. So, daya yang diperlukan padalah muka Ashrafil. Okey, daya yang diperlukan untuk menarik bongkar pada permukaan mana lebih besar? Okey, daya mana yang lebih besar? Daya perlu pada daya kertas pasir ke perlu daya pada kaca? Ni muka surat, ni buku 2020 muka surat 35 ni. Buku ni. Okey.
Okay, siapa yang ada tu? Mesti tak ada dekat depan awak sekarang kan? Tak apa, tengok aja dulu. Nanti awak boleh repeat balik live ni, lepas tu tulis balik jawapan dalam buku awak. Okay, betul Tamin. Okay, daya yang diperlukan lebih besar adalah pada kertas pasir. Okay, kenapa? Kenapa daya pada kertas pasir lebih besar? Lah, kesian Zahir. Kenapa daya pada kertas pasir lebih besar? Sebab besar. Sebab permukaan besar. Sebab apa tu? Pandai. Siapa jawab kasar tu? Nabil. Okey. Kertas pasir kan kasar. Betul. Tapi awak tak boleh jawab kasar je. Okey. Kerana kertas pasir yang kasar menghasilkan daya geseran yang lebih besar. Lim, hari ni tak ada tahun 5, Lim. Tahun depan. Besok kot cikgu buat tahun 5. Bukan buatkan dia berat, Didi. Kertas pasir kasar membuatkan daya geseran dia bertambah. Okey. Daya geseran dia lebih besar sebab kertas pasir dia kasar. Okey. Kertas pasir kasar, daya geseran besar. Okey. Sekarang kita nak tengok pemboleh ubah. Nanti cikgu nak tegur sikit pasal awak punya assignment yang kat dalam laptop tu. Okey. Pemboleh ubah dalam penyiasatan ini. Okey, dimanipulasi. Apa yang dimanipulasi dekat sini? Kita dah buat dah. Tadi pun dah ni balik. Apa yang diubah? Pemboleh ubah dimanipulasi. Tak payah baca apa benda kawan awak tulis kat komen. Dengar cikgu cakap ni. La ilaha illallah. Okey, pandai Tamin. Okey, jenis permukaan yang dimanipulasi. Okey, jenis objek sama. Dua-dua dia tarik bongkah kayu. Yang dimanipulasi adalah jenis permukaan. Very good, Tamin. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, Luqman, betul. Jenis permukaan, Pemboleh ubah bergerak balas. Apa dia pemboleh ubah bergerak balas? Apa yang awak nak perhati dekat sini? Apa yang awak nak perhati kat sini? Pemboleh ubah bergerak balas. Mungkinlah Arif, cikgu dah bagi tahu dah semalam siap-siap suruh charge phone kan? GC objek bukan. Apa yang bergerak balas? Bukan. Yang bergerak balas. Awak perhati apa kat tadi? Dekat alam ni. Dimanipulasi jenis permukaan. Cepat. Siapa tahu bergerak balas apa? Daya yang diperlukan untuk Didi. Bukan Didi. Ahmad. Pandai Ahmad. Sikit lagi nak betul Ahmad. Daya yang diperlukan untuk menarik, bukan menolak. Daya yang diperlukan untuk menarik bongkah. Pandai Ahmad, Okey. Tadi Ahmad dah bagi jawapan. Daya yang diperlukan untuk menarik bongkah. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Maknanya awak nak perhati berapa banyak daya yang kita perlu untuk tarik bongkah ni pada permukaan ni. Ahmad dia memang terror Jawapan sains dia memang banyak yang betul. Okey.
Nabil, awak ada buat dosa apa dengan cikgu? Sebab itulah cikgu tak perasan jawapan awak. Okay, dia mesti ada perkataan daya. Daya yang... Okay, bye Lim. Bye Zizu. Okay, daya yang diperlukan untuk menarik bongkah. Ya ke Nabil? Cikgu nampak amatnya jawapan dulu. Okay. Mengapakah jisim bongkah yang ditarik perlu dimalarkan dalam penyiasatan ini? Kenapa? Kenapa jisim kena? Ni jisim bongkar ni mesti sama. Kalau ni 3 kg, ni pun mesti 3 kg. Kenapa dia kena sama? Nabil jawab. Kenapa dia kena sama? Tak nak jawab pula. Sebab berat sangat tak boleh nak angkat. Apa yang berapa markah Adam Mukri? Untuk mendapat jawapan yang tepat. Okay, bukan. Jawapan dia, jisim bongkar kan boleh mempengaruhi daya geseran. Kan satu faktor lagi. Tak boleh. Satu berat, satu ringan. Jadi, sebab apa? Sebab jisim bongkar, dia boleh merupakan satu faktor lagi untuk daya geseran. Okey? Sebab itulah. Okey, mengapa jisim bongkar perlu dimalarkan? Kerana jisim bongkar adalah faktor yang mempengaruhi geseran. Maknanya satu faktor lagi. Okey. Okey. Kalau awak baca kawan awak punya conversation, awak tak ada nak fokus apa cikgu cakap. Okey? Lantaklah nak cakap apa. Cikgu hanya baca orang yang jawab soalan aja. Yang tak jawab soalan, cikgu tak layan. Okey. So, seterusnya, ni yang kita baru belajar tadi, jisim. Okey, sekarang jisim dia lain-lain. Ni jisim 200, ini jisim 400. Okey, jisim 200 dengan jisim 200. Okey, ramalkan bongkar yang mana susah ditarik. Okey, ni bongkar kayu. Ini bongkar besi. So, bongkar mana yang lebih susah ditarik? Bongkar kayu ke bongkar besi? Mana semua orang dah hilang ni? Hai, lagging teruk sangat ke ni? Okey, tak apalah. Dah macam tak bergerak je ni. Tak tahu mana pergi semua orang dah ni. Okey, awak tengoklah ni nanti. Cuba buat latihan ni. Okey. Okey, cikgu kan end lah live ni. Sebabnya dah tak bergerak. Okey. Bye.